Di antara perkara yang menarik, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tamhid, dia riwayat satu kisah, seorang Al-Abid, seorang ahli ibadat. Nama dia Abdullah bin Abdul Aziz Al-Amri. Tanda. Para penonton boleh tanda cerita ni menarik. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Amri Al-Abid. Dia ni seorang yang ahli ibadat kuat sangat. Dia ni semasa dengan Imam Malik. Imam Malik, Imam Madinah, Imam Darul Hijrah, rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Dia tulis surat kepada Imam Malik. Dia kata, dia suruh, dia tengok Imam Malik ni asyik duduk mengajar je, kuliah je. Macam tak ibadat. Dia kata, Imam Malik, lebih baik kamu duduk infirad, duduk bersendirian, melakukan ibadat Allah Ta'ala, daripada duduk sibuk, duduk mengajar orang ramai-ramai ni, boleh jadi akhir sekali hilang ikhlas ke macam mana. Macam-macam cerita. Fakataba ilaihi Malik. Imam Malik jawab. Menarik ni, surat dua orang tokoh ni. Yang seorang Al-Abid, seorang Al-Alim, Al-Murabbi, Masya Allah, Tabarakallah. Qala Malikun rahimahullah, Inna Allah Azza wa Jalla qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah bahagikan kepada seorang itu amalan-amalan sebagaimana Allah Taala beri kepada mereka rezeki. Tak sama kita. Kan? Rezeki kita tak sama. Ada orang rezeki dia pejabat. Pegang cangkul tak reti sikit apa. Ada orang dia kalau dia pegang cangkul dia letak benih jadi. Kan? Ada orang yang pergi ke laut dapat ikan. Ada orang yang pergi melaut boleh ambil selfie. Nak kata apa? Boleh main laut je, boleh tengok. Maknanya masing-masing tu ada rezeki. Ada orang yang amalan dia pun sama juga. Farubba rajulin futiha lahu fis salah. Ada orang yang Allah Ta'ala buka kepada dia pintu beribadat, solatnya banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Solat rawatibnya, solat sunatnya, solat qiyamul lail. Tak lawan kita. Walam yuftah lahu fis saum. Tapi tak dengar pula dia puasa sunat banyak. Masya Allah, Tabarakallah. Ada orang yang puasa kuat, tapi solatnya slow-slow. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah. Ada orang yang bak sedekah, Masya Allah, Tabarakallah. Oh, hebat. Walam yuftah lahu fis siyam. Tapi puasa jangan tanya. Tak adalah puasa Ramadan adalah puasa sunat maksudnya. Kan? Jadi macam-macam kita tengok orang ni. Ada orang ni kalau kita pergi minta derma dengan dia, dia tanya, "Ustaz nak berapa?" "Berapa ustaz nak?" Tak banyak. Cukuplah dalam 100-200 ribu nak buat asrama pelajar dekat pondok ni. Kita kata nak selesaikan bangunan-bangunan yang wakaf ni. Beres. Ustaz kira tu. Berapa tak cukup bagi tahu. Tengok. Sampai waktu orang azan solat, mari kita pergi masjid. Pergi dulu. Ada macam-macam alasan, Masya Allah. Kan? Nak suruh dia puasa sunat lagi susah. Tapi fulus, karihil mursalah. Tak? Kata dalam hadis. Macam angin yang kencang keluar. Ada orang, Masya Allah. Kalau tengok dia solat, burung ingat atas kepala, tak ingat ke tunggu kayu. Tapi kalau lagi minta duit dengan dia, berubah air muka. Terangkat telinga, muka merah. Minta RM5 je. Ini macam-macam. Baik, kita balik kepada kata Imam Malik. Wa akhara futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis salat. Ada orang yang diberi kekuatan berjihad. Jihad berani sungguh dia, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi dalam bab solat sunat tak kuat. Kata di Imam Malik, wa nashrul ilm. Menyebarkan ilmu. Mengajar ilmu min afdali a'malil birri. Di antara amalan kebajikan yang sangat afdal. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min zalik, dan aku redha dengan apa yang Allah Taala telah buka untuk aku, iaitulah menyebarkan ilmu, menyebarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani ma haddatsani Nafi' an Ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama hadis kata silsilah zahabiyah daripada Malik, daripada Nafi' Ibn Umar. Masya Allah, Tabarakallah. Imam Malik dengan Nafi', guru dia, dekat-dekat ya kubur di Madinah, di perkuburan Baqi'. Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Imam Malik kata, wa qad raditu bima fatahallahu li min zalik. Aku redalah dengan apa yang Allah Ta'ala buka untuk aku menyebarkan ilmu. Wa ma azunnu ma ana fi biduni ma anta. Aku tak sangka aku lebih baik daripada apa yang ibadatlah.
Wa arju an yakuna kilana ala khair. Aku harap kita semua berada dalam di atas landasan yang baik. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qasamallahu lah. Kita sama-sama redha dengan apa yang Allah Taala tentukan untuk kita. Wassalam. Mu ahli ibadat, silakan. Aku nak sebar ilmu, silakan. Maka para jemaah sekalian, jawapan Imam Malik ini menunjukkan kepada bukan setakat ilmunya tinggi, tetapi akalnya begitu tajam dan adabnya yang begitu baik. Karena itu kita lihat menjadi satu perkara yang patut kita muhasabah hari ini. Di saat orang duk sibuk dengan COVID, ada pendakwah-pendakwah yang siang malam bawa makanan pergi tempat orang tak makan. Hantar bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Pergi bantuan peralatan kepada orang panggil yang sah depan. Ada orang kerja dia duk kutuk di Facebook ya. Orang ni tak ikhlas, orang ni apa. Kita kata apa cerita awak ni? Bagi ana, alhamdulillah, saya reda dengan apa yang Allah Ta'ala buka kepada saya untuk mengajar, untuk mendidik, menguruskan pondok yang diwarisi, yang ditinggal oleh bapa saya rahimahullahu ta'ala, insya-Allah. Ada sahabat-sahabat kita, Masya Allah, tak mampu saya nak tengok. Dia boleh masuk ke pendalaman orang asli dengan kereta 4x4, entah macam mana duduk. Kita tengok dia pun kita takut nak pergi. Ada orang yang Masya Allah sanggup mengembara ke mana-mana tempat untuk menyampaikan dakwah. Ada orang yang Masya Allah tabarakallah menyampaikan makanan kepada orang fakir miskin. Kita kata jazakumullahu khairah. Allah Ta'ala lah balas kepada kamu semua. Dan kita mengharap sebagaimana kata Imam Malik. Orang yang duduk di lapangan dengan NGO makanan. Orang yang duduk di bahagian perubatan. Orang yang duduk di bahagian pendidikan. Kita kata insya Allah kita semua reda dengan apa yang ditakdir oleh Allah Ta'ala. Dan kita mengharap kita mendapat keredaan Allah. Dan kita semua akan berhasil melayakkan diri kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Kata-kata Imam Malik ini, patutlah kita beramal, patutlah kita belajar supaya kita berlapang dada dan terbuka untuk perbincangan. Ada orang yang kerja dia ni, yang mana tak betul, kata dia, ahli fikir dia kata apa? Mana-mana kebajikan yang sedia ada kita kekalkan. Mana-mana kekurangan yang ada kita betulkan, kita tambahkan. Contohnya, dalam bidang pendidikan. Kadang-kadang orang pendidikan dia sibuk dengan research kajian. Tapi tak ada duduk lapangan. Tak pergi berdakwah rumah orang. Ada orang yang kerja dia pergi berdakwah rumah orang. Tapi dia tak pandai dalam bab hukum hakam. Maka kita melengkapi. Ada orang yang macam-macam kerja. Kita mengatakan masing-masing jangan menyalahkan orang tu orang ni. Tapi biarlah kita menjadi pelengkap di antara satu sama lain. InsyaAllah. Jadi para jemaah sekalian. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan dengan jalan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Masya Allah, tabarakallah.